fenomena El Nino dulu. Apa itu El Nino ni, cikgu? Aduh, peningnya cikgu. Okey, jom kita tengok. Tak faham, tulis soalan dalam Zoom chat. Nanti cikgu baca, nanti cikgu jawab. Okey, kalau tak faham. Jangan diam-diam. Tak faham, terus tanya. Okey, baik, kita tengok. Okey, jom kita tengok. Fenomena El Nino dapat dikaitkan dengan, okey, fenomena El Nino iaitu pemanasan suhu di lautan Pasifik yang luar biasa. Maknanya yang ekstrim, yang terlebih daripada biasa sehingga menyebabkan perubahan tekanan udara dan juga perubahan corak ataupun pola tiupan angin. Okey, macam mana tu cikgu? Tak faham lah. Okey, jom kita tengok. Okey, kita tengok dalam keadaan normal, angin timuran yang biasanya bertiup dari timur lautan Pasifik ke barat lautan Pasifik akan membawa hujan yang lebat ke Asia Tenggara, ke Australia dan juga ke Papua New Guinea. Ini keadaan normal. Okey, angin timuran, okey, dia bergerak daripada sini. Angin timuran lautan Pasifik. Ini lautan Pasifik Yang besar ni semua lautan Pasifik. Ni lautan Pasifik. Besar tu. Okey, bila lautan Pasifik tu, angin timuran ini nanti dulu sabar. Okey, angin timuran ini akan membawa ke hujan yang lebat ke sini. Angin timuran itu akan membawa hujan yang lebat ke sini. Dan angin timuran ini, inilah yang dikatakan sebagai sepatutnya apa? Angin timuran tu maksudnya apa, cikgu? Angin timuran itu ialah angin timuran itu bermaksud sebenarnya menjadi angin monsun timur laut. Sebenarnya angin itu ialah angin monsun timur laut. Dia membawa hujan yang lebat. Okey, itu dalam keadaan apa? Itu dalam keadaan normal. Tanpa El Nino. Tanpa El Nino Okey, kalau keadaan normal tanpa El Nino, sepatutnya angin itu, angin monsun timur laut, angin timuran itu akan bergerak, dia bawa hujan ke kawasan Malaysia. Sebab apa? Kawasan sini kawasan tekanan tinggi, high tu, H tu, dia bergerak ke kawasan tekanan rendah. Cikgu pernah cakap kan? Okey, cikgu pernah cakap kan? Iaitu apa maksud angin? Angin adalah udara yang bergerak daripada kawasan yang tekanan tinggi, high pressure, dia pergi ke tekanan rendah iaitu low pressure. So the movement, movement udara itu daripada high pressure pergi ke low pressure, pergerakan itu dipanggil angin. Boleh faham kan? Cikgu pernah cerita tu kan? The movement of udara itu daripada high pressure pergi ke low pressure itu dipanggil angin. So dalam peta itu telah dia bagi tahu yang H tu. Tak, dia sini dia bawa hujan pada asalnya. Nanti Lukisha. Dia akan bawa kawasan yang panas ini ringan. Yang kawasan sini berat. So dia bawa angin pergi ke tempat yang low pressure itu, jadi dia sini menjadi hujan yang lebat. Tetapi dalam keadaan El Nino, El Nino menyebabkan berlakunya peningkatan suhu antara 0.5 hingga 2 darjah Celsius daripada keadaan biasa. Dan El Nino tu apa sebenarnya, cikgu? El Nino dalam bahasa Sepanyol bermaksud apa? Bermakna anak lelaki. Manakala La Nina bermaksud anak perempuan atau anak gadis. Jadi gangguan atmosfera kesan fenomena El Nino merujuk kepada kemarau yang panjang, dan La Nina itu merujuk kepada kejadian banjir besar. Okey. Bukan. Baik. Kita tengok Baik, ini keadaan normal.
Bagaimana keadaan fenomena El Nino, cikgu? Okey, kita tengok semasa El Nino, tiupan angin timuran menjadi lemah disebabkan tekanan udara yang rendah. Jadi, angin timuran digantikan dengan angin baratan yang bertiup ke timur lautan Pasifik. Baik, tengok di sini. Baik, kita tengok. Sepatutnya kawasan sini tadi, mula-mula kita tengok kawasan sini H, kawasan sini L, betul? Ini high pressure, sini low pressure. So angin itu sepatutnya daripada sini dia bergerak pergi ke situ, iaitu daripada high pressure ke low pressure. Tetapi okey, dia berubah apabila kawasan di Amerika Selatan tu, di kawasan lautan Pasifik sebelah sini pula yang menjadi lebih panas. Bila sini lebih panas, angin tadi yang sepatutnya pergi ke sini, dia tak jadi pergi situ. Dia pergi mana? Dia pergi ke sebelah sini. Bila dia pergi ke sebelah situ, apa jadi kepada kawasan ini? Kawasan ini tidak menerima hujan. Bila kawasan ini tidak menerima hujan, maka kawasan ini akan menjadi kawasan yang apa? Kawasan yang kering. Kemarau pun berlaku. Boleh faham? It's very simple sebenarnya. Ini fenomena El Nino. Okay, suppose tu kawasan sini, okay, high dan kawasan sini low. Tapi sekarang ini oleh kerana pemanasan berlaku di kawasan ini, okay, kawasan Amerika Selatan ni, lautan kat sini, maka angin itu bergerak ke sini pula. Jadi dia tak bawa air hujan pergi ke kawasan Malaysia. Jadi Malaysia menjadi kawasan apa? Kawasan yang berlaku kemarau. Kemarau means okey. Explain tak faham Baik. Okey. Sekali lagi cikgu explain sekali lagi Okey, cikgu padam balik. Kali ni cikgu explain tanpa kita ikut kepada ayat buku teks. Kita explain tanpa ayat buku teks. Okey, kita tengok Dalam keadaan normal, tengok keadaan normal Dalam keadaan normal, okey, kawasan sini okey dia sejuk. Permukaan lautan sejuk. Bila sejuk, sini H, high pressure, sini low pressure. Angin timuran yang datang daripada atas di kawasan timur itu, dia akan pergi ke low pressure. Nampak tak? Kan cikgu cakap kan, angin bergerak daripada H pergi ke low. So dia bergerak pergi ke sini. Dan membawa hujan yang lebat. Itu dalam keadaan normal. Okey, normal. Tetapi apabila kawasan yang H itu pula menjadi kawasan yang L, iaitu kawasan yang low pressure. Sebab apa? Kawasan sini tak sejuk. Kawasan lautan di sini menjadi lebih panas. Bila lebih panas, dia jadi low pressure. Bila jadi low pressure, angin timuran, sepatutnya angin itu bergerak, angin timuran begini, dia tak jadi pergi ke sini, tapi dia pergi bergerak ke sini. Jadi, bila dia pergi bergerak ke sini, kawasan ini yang sepatutnya terima hujan, tidak lagi menerima hujan. Bila tak menerima hujan yang panjang untuk 2 bulan, 3 bulan tak datang hujan, 4 bulan tak datang hujan, apa yang berlaku? Dia akan menjadi musim kemarau, iaitu musim kering. Maka negara kita akan mengalami kekurangan air, kemudian pemanasan. Nampak tak? Itu je sebenarnya fenomena El Nino. Itu je sebenarnya fenomena El Nino. Bagus Kisha. Baik, yang lain-lain. Ada tak sesiapa yang tak faham? Ada tak sesiapa yang tidak faham berkaitan dengan fenomena El Nino ni? Faham je kan? Okey, bagus. So itulah dia fenomena El Nino. Sepatutnya datang ke sini dan membawa hujan ke kawasan ini. Tetapi oleh kerana kawasan yang sini dulunya sejuk,
sekarang dah jadi panas, maka angin ini telah berubah pergi ke kawasan sini. So hujan tidak lagi datang ke negara kita. Dan itu menyebabkan musim kemarau. Kita tengok keadaan ini mengakibatkan negara-negara di barat Lautan Pasifik, iaitu termasuk Malaysia, mengalami kemarau. Walaupun sepatutnya menerima hujan yang lebat ketika ini. So negara di timur Lautan Pasifik pula mengalami keadaan hujan lebat. Walaupun sepatutnya mengalami musim kemarau. Jadi dia terbalik. Jadi sebab itu kalau kita lihat sebenarnya inilah fenomena El Nino dan ini pun pernah berlaku. Korang ingat lagi tak? Okey, korang ingat lagi tak? Pada akhir tahun lepas, perasan tak ada banjir di Malaysia? Banjir di Selangor, banjir di Shah Alam. Kan? Banjir di Selangor, di Shah Alam. Padahal kalau kita fikir dulu tak pernah pun berlaku banjir kat sini. Kenapa tiba-tiba banjir cikgu? Sepatutnya kawasan banjir itu berlaku di negeri-negeri pantai timur seperti Kelantan, seperti Terengganu, seperti Pahang. Kita pernah dengar kan? Biasanya hujung tahun je, Kelantan banjir, Pahang banjir. Kemudian juga Terengganu banjir. Tapi last year, sana tak banjir pula. Yang banjir di kawasan Selangor. So maknanya apa? Inilah perubahan iklim. Perubahan iklim. Dia akan memberi kesan kepada negara-negara lautan Pasifik sahaja. Sebab fenomena El Nino ni adalah fenomena yang berlaku di kawasan lautan Pasifik. Yes. Maksudnya Selangor akan banjir lagi? Belum tentu. Sebab sebenarnya dia bergantung kepada perubahan cuaca. Dan perubahan iklim ini, dia kadang-kadang berlaku selama 6 bulan. Kadang-kadang dia tak berlaku. So kita tak tahu. Jadi, itulah sebenarnya. Baik. So kita lihat di sini, itu fenomena El Nino. Fenomena El Nino. Dan El Nino ni berlaku tak lama. Dia dalam tempoh 6 hingga 18 bulan sahaja. Dan El Nino ni terbentuk pada pertengahan tahun. Berada di kemuncak pada akhir tahun, dan menjadi lemah menjelang awal tahun berikutnya. So negara-negara yang pernah mengalami El Nino seperti Malaysia, Indonesia, Filipina, Brazil, India, Australia dan juga Ethiopia. So ini negara-negara yang pernah mengalami El Nino. El Nino tu apa? Iaitu El Nino merujuk kepada musim kemarau. Ethiopia tu negara. Ethiopia tu sebuah negara di kawasan Afrika. Ethiopia. Baik. So kita teruskan lagi dengan seterusnya iaitu fenomena La Nina. Tadi El Nino. Ni La Nina. Apa itu La Nina? La Nina iaitu yang bermaksud anak gadis. Lain. Fenomena El Nino dia akan membawa kemarau. Fenomena La Nina akan membawa hujan yang lebat. Kita tengok dulu. Fenomena La Nina ni ialah satu gejala gangguan iklim yang disebabkan oleh penurunan suhu permukaan laut di bahagian tengah dan juga di timur Lautan Pasifik. Penurunan suhu adalah lebih rendah daripada biasa berbanding dengan kawasan sekitarnya. Dan fenomena La Nina ini akan mengakibatkan pembentukan awan yang tebal dan hujan lebat yang luar biasa serta kebarangkalian berlakunya banjir besar. Itu fenomena La Nina. Baik, kita tengok. Kita akan tengok gambar rajah ini daripada normal dan juga keadaan La Nina. Kita tengok normal. Normalnya begini.
Normalnya, okey, kalau kita lihat, okey, ini kawasan kita kata sebagai kawasan pemanasan. Yang panas ni, kawasan air yang panas. Okey, sini kawasan sejuk. Kita tahu kan, Cik cakap bahawa air hujan, okey, akan sepatutnya akan air, bukan angin. Angin akan bergerak daripada okey, tempat yang sejuk ke tempat yang panas. Okey. Jadi pergerakan tu dipanggil angin. Okey, pergerakan itu dipanggil angin. Jadi ini akan membawa hujan di kawasan sekitar inilah. Tetapi itu dalam keadaan normal. Tetapi dalam keadaan La Nina ada lain sikit. Okey, dia lain sikit, iaitu kalau kita lihat, okey, dia telah bertiup lebih ke kawasan ini dan terkena kepada Malaysia. Macam mana boleh jadi itu, cikgu? Okey, jom kita tengok. Pergerakan arus panas, arus angin. Angin yang panas. Angin yang panas. Jom kita tengok. Di Malaysia, La Nina biasanya akan memberi kesan kepada negeri-negeri di pantai timur semenanjung Malaysia, iaitu Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Okey. Terutama ketika monsun timur laut. Dan keadaan ini akan meningkatkan jumlah hujan yang turun di kawasan berkenaan. Terengganu termasuk pantai timur. Dan seterusnya menyebabkan berlakunya kejadian banjir besar seperti yang pernah berlaku di negara kita pada tahun 2014. So apa yang berlaku kalau kita lihat di sini, kembali kalau kita fahami ya. Okey, iaitu sepatutnya pergerakan tu tak besar. Angin kat sini dia bergerak tak banyak pun. Arus panas itu, pergerakan arus panas itu akan membawa hujan ataupun angin yang membawa hujan yang ke kawasan ini. Nampak tak kawasan mana ni? Kawasan Indonesia saja. Dia membawa hujan, iaitu membawa hujan di kawasan Indonesia saja. Nampak tak? Kawasan biru tu kecil je. Kawasan yang panas itu taklah besar mana. Tetapi dalam keadaan fenomena La Nina, kita tengok La Nina La Nina, dia punya angin tu, dia punya arus sejuk itu, lebih besar dan naik ke atas. Nampak tak ni? Jadi, ini menyebabkan angin itu, dia tiupan angin kencang, nampak tak? Dia bertiup lebih kuat pergi ke Indonesia dan sampai ke Malaysia. Sebelum ini tak sampai. Kita tengok dia tak sampai ke Malaysia. Dan kawasan dia yang hujan yang biru ni, kawasan tekanan tinggi tu sikit aja. So dia membuat tiupan angin yang lemah dan hujan sampai sini saja. Okey. Pergerakan arus panas ni maknanya udara panas. Kita tahu kan, kawasan sejuk pergi ke kawasan panas. Ya betul. Maksudnya La Nina ialah fenomena di mana hujan lebih daripada biasa. Hujan lebih daripada biasa. Okey. Jadi La Nina kita tengok okey. So ini adalah hujan dan hujan kawasan air yang sejuk ini, kawasan udara yang sejuk akan bergerak bertiup lebih kuat sampai ke Malaysia dan membawa hujan yang lebat. So kalau senang cerita nak kata apa? El Nino ialah fenomena panas, kemarau, dan fenomena La Nina ialah fenomena hujan yang lebat. Baik, kalau kamu ada soalan tanya macam kenapa sejak kebelakangan ini hujan selalu? Sila tengok bulan berapa sekarang? Sekarang bulan Jun. Ingat tak cikgu pernah ajar bahawa pada bulan Jun kita sebenarnya mengalami angin apa? Angin monsun barat daya. Bila angin monsun barat daya, dia akan membawa hujan yang lebat di mana? Di kawasan negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia. Iaitu seperti Perak, Selangor,
Negeri Sembilan, Melaka, Johor. Ya. Sebab itu pentingnya untuk tahu angin monsun timur laut tu bila, angin monsun barat daya tu bila. Supaya kamu tahu, oh sekarang bulan Jun. Oh bulan Jun angin monsun barat daya yang datang daripada Australia lalu Sumatera, dia bawa hujan, memang kena kat negeri kita. Ya betul. Nampak tak? Itu sebenarnya the reason. Sebab itu kamu kena belajar geografi supaya kamu tahu the reason why semua ini berlaku. Kalau lebat sampai banjir, dia kalau ikutkan di sini, kalau untuk angin monsun barat daya dia jarang banjir, dan cikgu rasa tak pernah pun banjir. Tak pernah pun banjir di Selangor ni. Okey, akibat daripada angin monsun barat daya tak. Tapi kalau banjir hari tu macam hujung tahun hari tu kan, hujung tahun hari tu, bulan 12 tu, yang banjir kat Selangor tu, itu angin yang dibawa oleh monsun timur laut. Angin itu sepatutnya membawa hujan ke negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Tapi sebab angin itu telah melepasi, dia telah cross banjaran Titiwangsa. Bila dia cross banjaran Titiwangsa, maka dia telah membawa hujan yang lebat ke mana? Ke Selangor. Nampak tak? There is a reason why everything happen. Sebab itu kamu kena consider belajar geografi ini bukan semata-mata untuk lulus exam, tetapi untuk faham kenapa kita punya iklim macam ni sekarang. That's why kita kena belajar. Kan? Dan macam kita lihat tentang apa yang kita belajar sebelum ini. Kenapa? Lah, kan cikgu dah explain dah tadi. Dah bagi tahu. Takkan kamu nak persoalkan lagi? Iya, awal tahun. Ya. Itulah dia. Kan cikgu cakap tadi. Itulah tak faham-faham. Cuba faham, ambil fikir betul-betul. Okey. Baik. Dan sebab itu, kalau kita lihat, kenapa kita kena belajar tentang apa? Tentang jerebu, tentang pulau haba, tentang hujan asid. Okay. Kalau kamu pergi ke mana-mana bangunan kat Selangor ke kat KL kan, kamu akan tengok kenapa bangunan ni, dia punya ni tak dicat dah luntur cat dia apa semua. Kamu boleh assume, kamu tak boleh cakap apa. Kamu tak boleh cakap, oh ini mesti orang-orang sini malas nak cat. Adakah dia biarkan kotor macam ni? Patutnya dia cat lah, bersihkan cat. Jangan salahkan orang dulu. Cuba fikir balik, kenapa dia luntur? Kamu fikir balik, luntur sebab apa? Hujan asid. Kawasan sini banyak kilang-kilang. Kawasan perindustrian. Ini mesti sebab hujan asid. Macam tu. Jadi kita tak ada lagi menyalahkan orang. Kita ni suka menyalahkan orang kan? Ini sebab dia ni lah. Ini sebab itulah. Ini sebab orang tu malas lagi. Ini sebab orang tu tak nak buat. You see? Jadi sekarang ni bila kita belajar, kita tidak lagi menyalahkan orang. Malah kita tahu kenapa dia berlaku. Ini cat ni, bangunan cat ni luntur sebab apa? Sebab hujan asid. Kawasan sini banyak kawasan perindustrian, banyak kilang-kilang. Ini hujan asid. Macam tu. Dan kalau kita lihat, macam jerebu. Bila kita kata, jerebu. Jerebu ni mesti, negara jiran tu dia bakar sampah, dia bakar hutan, kemudian menyebabkan sampah-sampah ataupun habuk-habuk, asap-asap itu sampai ke Malaysia. Kan? Kita salahkan dia je. Cuba kita fikir balik. Betul ke? Betul ke? Memanglah dia bakar sampah, tapi kena tengok bila. Contoh, kalau katakan jerebu itu berlaku daripada bulan Jun sampai bulan Oktober. Jadi waktu itu angin bertiup dari Sumatera. Jadi bila kita menghadapi jerebu, tengok bulan Jun sampai memang betul. Angin itu datang daripada Sumatera, daripada barat daya. Dan bila orang Sumatera bakar sampah,
asap dia sampai sini. Okey, itu logik. Tapi kalau daripada 2 November sampailah ke Mac, tiba-tiba jerbu. Takkan kita nak salahkan negara jiran lagi? Ini mesti negara jiran kita Indonesia tu yang bakar sampah. Orang akan cakap apa? Orang geografi akan kata apa? Kau ni tak belajar geografi. Daripada November hingga bulan Mac, mana ada angin datang daripada Sumatera? Angin datang daripada timur laut. Dia akan bertiup sampai ke Kelantan, Terengganu dan Pahang dulu. See? Itu sebab kita kena belajar. Supaya kita tahu the reason why. Bukan kita tahu sebab-sebab ia berlaku. Bukan untuk tak nampak lembab. Ingat belajar bukan untuk show off. Belajar bukan untuk flex, bukan. Belajar ini adalah supaya kita memahami situasi sebenar. Bukan untuk tak nampak lembab, bukan untuk show off, bukan. So take note benda tu. Okay. Jadi itu sebabnya kenapa kita kena belajar benda-benda ni. Okay. So okay. Macam kita tengok Pulau Harbour. Pergi KL, apa sah panas sangat KL People do that, do what? Tanisha Devi. They show off because of study. Ada pelajar yang suka show off. Ada. Dan pelajar-pelajar itu tidak bagus sebenarnya. Ya, tak bagus sebenarnya. Okey, kita berhenti kejap untuk kita menghormati azan asar. Sekejap 2 minit sekejap. Baik, so kita telah mempelajari tentang dua perkara, iaitu berkaitan dengan fenomena El Nino dan juga fenomena La Nina. Basic tentang pemahaman perkara ini iaitu El Nino ialah keadaan yang akan membawa kemarau. Kamu faham itu je? Keadaan yang membawa kemarau, manakala fenomena La Nina akan membawa hujan yang lebat dan banjir. So itu dua keadaan perubahan iklim dan cuaca di Malaysia. So fenomena El Nina dan fenomena La Nina. Jadi dengan kedua-dua fenomena El Nino dan juga La Nina, maka kita telah berjaya untuk menamatkan bab yang keempat, iaitu cuaca dan iklim di Malaysia. So, finally, yes. So, ada sebarang soalan ingin ditanyakan berkaitan dengan bab ini. So, boring topik boring topik Topik ini sebenarnya tak boring, cuma dia banyak fakta lah. Banyak fakta, dan juga berkaitan dengan hujan, angin, badan Kalau kamu dah tahu tentang banyak fakta ini, kamu akan rasa seronok. Sebab, banyak nak kena ingat. Bab 5 tentang pengangkutan. Tentang pengangkutan Malaysia. Cikgu, kenapa Geo dan Sejarah Form 2 ni agak susah? Well, sebenarnya apabila kita ni, dia macam ni sebenarnya tau.